Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian ya, muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah maghrib yang malam ini menfokuskan kepada tajuk yang khusus, iaitu tajuk tabarruk, tawassul dan istighasah dari kacamata syarak. Mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar ya, tabarruk, tawassul, istighasah, dan mungkin sebahagian tidak biasa dengar sangat ya. Dan isu ini sebenarnya dibincangkan kerana sudah timbul kekeliruan dalam pemikiran umat Islam hasil dari sistem pengajian Tauhid 3 ya. Mungkin ada sebahagian tuan-puan mengikuti, sebahagian tidak. Ucapan ringkas saya pada hari Ahad yang lalu 11 hari bulan Disember di kediaman rasmi Perdana Menteri, iaitu lebih kurang dalam 12 minit saya diminta berucap menyampaikan beberapa perkara, dan antara yang saya sampaikan adalah keperluan untuk mengeluarkan sistem pengajian Tauhid 3 dari silibus kita, kerana sistem ini menjadi punca kepada sikap ekstrim, bahkan mengkafirkan sesama Islam. Dan saya memang menjangkakan ya ada yang bersetuju dan ada segelintir yang sepertinya kepanasan, yang marah-marah kepada saya kerana membuat cadangan tersebut, dan mereka cuba mempertahankan bahawa apa salahnya Tauhid 3, benda ini dah ada dalam silibus kita dah lama, itu ini. Baik, saya akan terangkan. Kalau kita tidak terangkan, mungkin kita menyalahkan yang benar atau kita membenarkan yang salah. Tauhid 3 yang kita maksudkan di sini adalah Tauhid 3 versi Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mana dipakai dan dipertahankan oleh golongan yang sekarang ini dikenali sebagai golongan Wahabi, tetapi mereka lebih selesa kalau dipanggil Salafi. Saya dapati ramai orang yang menyokong fahaman Wahabi, dia tak berapa gemar lah. Dia kurang selesa kalau orang kata dia Wahabi. Dia lebih selesa digelar Salafi. Tapi Wahabi sebenarnya tidak ada apa, cuma merujuk kepada nama bapa kepada pengasas gerakan ini. Kenapa tidak disandarkan kepada nama beliau sendiri? Nama pengasas gerakan Wahabi bukan Wahab. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa tak dipanggil Muhammadi? Pertama, kerana Muhammad ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jarang kita nak nisbahkan tu kepada Muhammad. Misalnya kita dalam fiqh bermazhab
Syafi'i. Padahal nama pengasas kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi kita ambil nama keturunan. Jadi orang Arab biasa dipanggil seseorang itu mengikut nama anak dia. Dia ni Abu siapa? Abu Abdullah ke, Abu Umar ke, Abu siapa? Dia bapa pada siapa? Dan tidak jarang dipanggil dengan nama bapa dia. Maknanya dia ni anak siapa? Ibn Umar, Ibn Mas'ud, macam itu. Jadi beliau ini terkenal dengan nama Ibn Abdul Wahhab. Bapa beliau ni ulama mazhab Hambali, ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau dia orang Melaka lah misalnya, mungkin kita panggil dia ni anak Ustaz Wahab. Siapa dia tu? Lah anak Ustaz Wahab. Muhammad mana? Muhammad anak Ustaz Wahab. Jadi akhirnya pengikutnya lekat dengan nama Wahabi, iaitu pengikut pada Ibn Abdul Wahhab. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau bukan Wahabi. Beliau hidup lebih kurang 400 tahun sebelum lahirnya fahaman Wahabi. Al-Imam Ibn Taymiyah hidup menyampaikan ilmu, mengajar itu dan ini, dan meninggal dunia. Barulah selepas 400 tahun selepas itu Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan gerakan Wahabi. Tapi kaitannya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab sangat kagum dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Sangat kagum dengan fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, termasuklah konsep Tauhid 3 yang kita akan sentuh sedikit. Baik. Tauhid 3 yang diterangkan oleh beliau, ada bahagian yang benar yang wajib kita terima, dan ada bahagian yang batil yang bercanggah dengan kefahaman salafus soleh terhadap makna Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Satu-satu. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Kan kita selalu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekian alam. Jadi Rabb itu maknanya Tuhan. Jadi rububiyah adalah tauhid rububiyah adalah konsep kita mentauhidkan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Hanya Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Jadi konsep ini benar, konsep ini wajib kita terima. Cuma dalam pengajian Tauhid Sifat 20 tidak dinamakan Tauhid Rububiyah, dinamakan Wahdaniyatul Af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat orang ini yang berjalan, orang ini yang berlari, orang ini yang bercakap, itu dan ini, hakikatnya itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam Al-Quran. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu lakukan juga adalah ciptaan Allah Ta'ala. Baik. Jadi setakat itu okey. Bila pergi lebih jauh lagi, dalam konsep Tauhid Rububiyah adalah mendakwa bahawa Tauhid Rububiyah ini diimani oleh semua orang, termasuk musyrikin, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, termasuk penyembah-penyembah berhala, tokong dan sebagainya. Didakwa mereka ini juga bertauhid, tapi hanya dengan tauhid rububiyah saja. Yang ini yang batil, yang ini yang kita tolak. Mendakwa orang musyrikin bertauhid, ini bukan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kefahaman yang difahami oleh salafus soleh. Hanya kan salah faham terhadap ayat Al-Quran sahaja. Saya tidak nak panjangkan kerana fokus kita lebih kepada tajuk tabarruk, tawassul dan sebagainya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah juga bermakna Tuhan. Jadi konsep tauhid uluhiyah sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah adalah mengesakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Maknanya haram dan syirik menyembah kepada selain daripada Allah. Maka konsep ini benar. Inilah intipati agama kita, menyembah hanya kepada Allah
tidak boleh menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Jangan kata-kata sembah batu, sembah kayu, sembah pokok, sembah bukit dan sebagainya, matahari, bulan. Bahkan menyembah makhluk-makhluk yang mulia, menyembah malaikat, menyembah nabi misalnya, ini adalah haram dan syirik. Setakat itu tak ada masalah. Tetapi bila pergi kepada mendakwa sesiapa yang mengamalkan tabarruk, sesiapa yang mengamalkan tabarruk makna ambil berkat yang tertentu, itu tidak boleh. Lalu mendakwa mengamalkan tawassul yang tertentu, haram. Bahkan mendakwa mengamalkan istighasah. Istighasah perkataan Arab yang bermakna minta tolong, ya, juga bukan saja haram, bahkan syirik. Siapa yang istighasah, kafir, musyrik, terkeluar dari Islam. Yang ini yang kita tolak. Kerana ini adalah kekeliruan yang besar di dalam memahami konsep tauhid dan syirik. Nanti saya akan patah balik, nak sentuh sedikit tentang tauhid yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Asma plural jamak kepada ismun. Ismun maknanya nama. Asma nama-nama, berarti belajar nama-nama Allah. Sifat ya sudah dimelayukan, dan kita juga panggil sifat. Belajar tauhid sifat 20. Maka belajar nama-nama Allah, belajar sifat-sifat Allah, tak ada masalah. Itu kita sepakat dengan mereka. Tetapi malangnya di bawah banner tauhid asma was sifat, mereka cuba menjustifikasikan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang ada kesamaran, bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ayat yang jelas dalam Al-Quran, muhkamat ini disebut hunna umul kitab. Ayat muhkamat adalah induk kepada Al-Quran, makna tonggak kepada Al-Quran, itulah tempat rujukan. Adapun mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Yang berlaku adalah mereka nak letak juga makna kepada ayat mutasyabihat dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Sebagai contoh, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman istiwa ke atas arasy. Jadi dia nak letak juga makna istiwa itu dengan makna bersemayam, iaitu duduk. Allah itu duduk atau bertempat di atas arasy. Sedangkan bertempat di atas makhluk itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan arasy. Allah wujud sebelum ada arasy. Bahkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Maka Allah wujud tanpa tempat itu pasti. Tak mungkinlah selepas Allah ciptakan arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat. Kita menolak tafsiran yang demikian. Kita beriman adanya yang dikatakan istiwa, tapi itu istiwa yang layak dengan Allah. Mereka lain. Mereka kata istiwa maknanya bersemayam, tapi bersemayam yang layak dengan Allah. Sedangkan bersemayam itu maknanya duduk. Duduk itu memberatkan jasad pada bahagian punggung. Itu sudah tidak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita menolak konsep tauhid tiga ini. Bukan kita tolak belajar nama Allah dan sifat Allah, tapi menolak tafsiran yang batil terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi itu secara ringkas kenapa saya cadangkan bahawa tauhid tiga ini perlu dikeluarkan, kerana tidak semua orang boleh membezakan, oh tauhid tiga yang ini betul, tauhid tiga yang ini salah. Dibimbangi bila diajar mereka borong semuanya betul belaka. Jadi sebagai mencegah daripada kekeliruan, elok dikeluarkan. Yang ada kaitan dengan topik kita malam ini adalah yang kedua tadi, tauhid uluhiyah. Daripada perkataan ilah, wajib kita itu menyembah beribadah hanya kepada Allah. Haram dan syirik menyembah atau beribadah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Konsep yang benar. Tapi bila pergi kepada implementasi, kita ambil yang pertama dahulu, iaitu tabarruk. Apa makna tabarruk? Iaitu mengambil berkat. Apa makna berkat? Daripada perkataan bahasa Arab ya. Kalau berkat orang Jawa kan lain tu. Apa? Kita boleh buat balik makanan ni macam itu. Tapi kalau berkat bahasa Arab tu masih ada kaitan. Barakah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita ambil kebaikan daripada sesuatu. Jadi ini asalnya memang
tidak sepatutnya kita menolak konsep ambil berkat, kerana jelas di dalam Al-Quran sendiri ada kisah bagaimana seorang Rasul, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, mengambil berkat daripada pakaian seorang Rasul yang lain, iaitu anak kanda beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila Allah uji Nabi Yaqub dengan masalah mata, lalu apabila diusap dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam, sembuh dari masalah mata tersebut. Baik, yang menyembuhkan mata Nabi Yaqub baju tersebut atau Allah? Allah. Habis kenapa sapu dengan baju? Itu namanya ambil berkat. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi berwuduk, air wuduk Nabi itu sentiasa ditadah oleh para sahabat untuk mereka itu mengambil berkat. Mereka sapu di muka dan di badan. Bahkan yang mana tak sempat punya teringin nak ambil berkat, masih lagi ada kesan air wuduk Nabi di badan sahabat dia, dia sapu dia yang di tangan kawan dia tadi, ambil berkat. Kalaulah perbuatan itu haram, ambil berkat ini haram, apatah lagi kalau syirik, nescaya akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia tak mungkinlah membiarkan sahabat buat benda haram, apatah lagi kalau benda syirik. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW yang menganjurkan apabila Nabi SAW tahallul, bagi dia bercukur kepala selepas haji, bagi dia sendiri yang meminta supaya rambut bagi dia dibahagi-bahagikan di kalangan sahabat. Nak buat apa rambut? Boleh makan? Boleh buat baju? Boleh buat apa? Nabi bagi untuk ambil berkat. Dan bahkan itulah yang difahami oleh para sahabat. Salah seorangnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, kerana keberanian dan juga kegagahan dan kehebatan beliau dalam medan perang. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu meletakkan 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kain serban beliau, dan pada satu hari hilang kain serban itu. Jadi beliau kelam kabut dah, suruh orang cari saya punya kain serban mana pergi. Jadi bila dijumpai, orang yang jumpa tengok, lah buruk je pun kain serban ni. Bukannya macam kelam kabut tu, ingat kain serban yang elok, yang mahal, kain serban yang buruk saja. Lalu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menerangkan, jangan kamu tak tahu bahawa dalam kain serban ini saya telah letakkan 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak itu senantiasa Allah beri kemenangan kepada saya di dalam peperangan. Yang bagi kemenangan Allah atas rambut, ya Allah. Wa man nasru illa min indillah. Penerangan itu tidak adalah kecuali daripada Allah. Tapi apa tujuan letak rambut Nabi? Itu namanya tabarruk, ambil berkat. Bahkan selepas kewafatan Nabi SAW, para sahabat apabila ada orang yang sakit, mereka rendamkan atau basahkan baju Nabi SAW, maka air rendaman tadi diberi minum kepada orang sakit sebagai rawatan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menjadi dalil bahawa boleh mengambil berkat dari asar as-salihin, kesan-kesan orang soleh. Sebab itu kita tak kecoh budak-budak muda pergi ke Gunung Jerai, mereka mandi di perigi. Ada orang kecoh buat isu ni, apa pula ni, pergi ke Gunung Jerai mandi perigi ni bid'ah. Dan mandi kan ada, boleh jadi ibadah dengan niat. Kalau niat mandi wajib dia dapat pahala, kalau niat mandi sunat dia dapat pahala. Kalau niat sekali nak mandi segarkan badan itu harus. Jadi mereka kecoh, kenapa? Kerana mereka kata ini ritual, kerana mereka ini mandi di situ, katanya telaga itu digali oleh seorang ulama yang soleh. Jadi mereka anti. Itu sebab di sisi golongan Wahabi, tabarruk ambil berkat hanya boleh daripada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau rambut Nabi, kalau ada misalnya capal Nabi, tapi capal Nabi sudah hilang, ya. Kalau ada lagi pakaian Nabi, ya, boleh ambil berkat. Di Wahabi pun tak tolak yang itu. Tapi kalau selain daripada Nabi, kata mereka tak boleh. Ini bercanggah dengan pegangan ahli sunnati wal jamaah, kerana asas daripada ambil berkat itu adalah kesolehan dan kemuliaan seseorang. Sehingga kan diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil berkat daripada baju basuhan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Padahal Imam Ahmad murid beliau, tapi oleh kerana kesolehan Imam Ahmad, Imam Syafi'i ambil berkat daripada
baju Imam Ahmad. Bukan berarti menyembah baju atau menyembah rambut dan sebagainya, tetapi ini hanya berinteraksi dengan asbab yang bagi kebaikan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ya tentang tabarruk secara kesimpulannya di sisi ahli sunnati wal jamaah dari kacamata syarak, ambil berkat ini adalah satu perkara yang dibenarkan, sama ada dengan kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga dengan kesan-kesan orang soleh. Yang kedua adalah tawassul. Tawassul perkataan bahasa Arab, tawassala yatawassalu tawassulan, yang bermakna mengambil sesuatu sebagai wasilah, jalan. Dalam Al-Quran disebut wabtahu ilaihil wasilah. Carilah kepada ridha Allah itu wasilah, jalan yang menyampaikan. Jadi secara kesimpulan, antara kita ahli sunnah wal jamaah dan golongan Wahabi ada persamaan dan ada perbezaan dalam bab tawassul. Baik, tawassul yang mana ni? Ada tawassul kita tu nak dapat ridha Allah, kita buat ibadah. Itu sepakat. Tapi tawassul yang kita maksudkan di sini adalah menyebut sesuatu yang baik di dalam doa dengan niat moga-moga dengan sebab itu menjadi punca perkenan Allah Ta'ala terhadap doa kita. Kita doa biasa tanpa tawassul boleh. Tak ada orang kata doa mesti kena tawassul. Tidak, boleh saja doa tanpa tawassul, dan boleh juga doa dengan tawassul, kerana kedua-duanya diajar oleh Nabi SAW. Tetapi bagi golongan Wahabi ada perbezaan. Di mana? Kita ambil yang persamaan dahulu. Persamaan antara ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dengan golongan Wahabi dalam bab tawassul adalah boleh dan baiknya bertawassul dengan asmaullahil husna. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Boleh saja kita berdoa, ya Allah kurniakanlah kepada saya rezeki yang luas, ya, yang berkat, boleh. Tapi lebih elok kita tawassul dengan menyebut ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Kita nak supaya hidup kita lapang, berarti kita berdoa ya Fattah. Kita nak supaya dapat ilmu, ya Alim. Kita nak berdepan dengan musuh, ya Jabbar, ya Qahar, dan seumpama dengannya. Ini namanya bertawassul dengan nama Allah. Sepakat, kita kata ini satu perbuatan yang baik. Wahabi juga kata ini satu perbuatan yang baik. Yang kedua adalah at-tawassulu bil a'malis solihah. Kita bertawassul dengan amalan soleh. Kita sebut amal soleh dalam doa. Sebagai contoh, satu orang ditipu dengan penyakit, berobat sana berobat sini tak sembuh. Lalu dia angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, satu masa dahulu ketika saya masih bekerja, ada saya ditawarkan rasuah jumlah wang yang banyak, ya Allah, teringin saya nak ambil rasuah tersebut. Tapi oleh kerana saya ingatkan ini rasuah diharamkan, ya Allah, Nabi-Mu menjanjikan neraka bagi orang yang mengambil dan meminta rasuah, ya Allah, maka saya menolak rasuah tersebut. Kalau itu adalah amal soleh di sisi-Mu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Kenapa saya bagi contoh tolak rasuah? Sebab kadang-kadang orang ingat amal soleh ni hanya buat benda baik. Buat benda baik itu amal soleh, betul. Tetapi mengekang diri, menahan diri dari buat benda haram juga adalah amal soleh. Jadi itu sepakat. Kita ahli sunnah wal jamaah kata bagus, Wahabi kata bagus, tak ada masalah. Silakan tawassul dengan amal soleh. Mula berlaku kekeliruan apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Kita angkat tangan, ya Allah, yang paling soleh daripada orang soleh siapa? Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah, dengan jah Nabi-Mu. Itu tawassul dengan orang soleh, dan itu yang paling soleh. Atau ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah, dengan keilmuan Imam Syafi'i, bukalah kepadaku pintu ilmu. Minta dengan Allah tapi sebut nama Imam Syafi'i. Minta dengan Allah tapi sebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani dan seumpama dengannya. Lalu mula ada kekeliruan di situ. Bergantung kepada yang mengaji atau tak mengaji. Kalau ahli sunnah tak ada masalah. Kerana sebut amal soleh baik, sebut orang soleh pun baik. Orang soleh pun jadi soleh kerana amal soleh. Yang pentingnya adalah kesolehan. Tetapi kalau Wahabi yang tak mengaji, ataupun Wahabi yang baru nak dia awal-awal dia sudah petikaikan,
Dia kata tak boleh tawasul dengan orang soleh, sebab orang soleh tu makhluk. Jadi kalau kita bertawasul dengan menyebut orang soleh, berarti kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dan Allah. Itu syirik kata dia. Dan ini jelas keliru. Bahkan saya tengok Wahabi yang mengaji, dia tak akan kata macam itu. Wahabi yang mungkin ada master, ada PhD, dia tak akan kata macam itu. Ini mungkin yang ikut-ikutan. Kerana ini bercanggah dengan pendirian mereka sendiri. Pendirian mereka bagus bertawasul dengan amal soleh. Tiba-tiba tak boleh tawasul dengan orang soleh kerana orang soleh makhluk. Habis amal soleh tidak makhluk. Kan amal soleh juga makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, dan apa yang kamu amalkan, soleh atau tidak soleh, itu makhluk Allah. Maka tidak ada satu justifikasi bertawasul dengan satu makhluk namanya amal soleh bagus, bertawasul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh haram. Tak mungkin. Lalu saya dapati orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tapi dia ada mengaji, dia ada belajar agama, dia tak sampai kata macam itu. Dia kata boleh tawasul dengan orang soleh, tapi dia berbeza dengan kita. Kata dia hanya kalau orang soleh itu masih hidup. Itu boleh. Kita cari orang-orang soleh di Melaka ni, misalnya tok-tok guru yang soleh, orang-orang alim yang soleh, lebay-lebay imam-imam yang soleh, kita jumpa, tuan imam, tolonglah saya ni bercadang pilihan raya negeri akan datang, saya nak jadi ketua menteri Melaka, tolonglah doa ibu saya ajak kamu nak jadi ketua menteri. Perdana menteri baru naik, ni ketua menteri mungkin lagi berapa lama ada PRN. Boleh tak tuan imam doakan saya? Jadi itu namanya tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Di sisi kita boleh, di sisi Wahabi juga boleh. Tetapi kalau tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, macam tadi, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, Nabi dah wafat. Ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani telah meninggal dunia. Ya Allah dengan kealiman, kewarakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Maka kata Wahabi-Wahabi yang mengaji, yang itu khilaf, kata dia. Boleh ke tak boleh tawasul macam itu? Mereka mendakwa itu adalah khilaf. Yang rajih, kata mereka, pendapat yang kuat adalah haram. Ini tidak tepat. Kerana keharusan bertawasul dengan orang soleh, sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia, adalah ijma' kesepakatan para ulama'. Tidak ada ulama' yang melarang. Sehinggalah awal-awal tokoh yang mempertikaikan adalah Al-Imam Ibn Taymiyah pada kurun ke-8. Mana sudah 700 tahun lebih tidak ada ulama' yang komplain tawasul dengan orang mati. Tiba-tiba Al-Imam Ibn Taymiyah komplain, lalu Wahabi taklid, ikut pada Al-Imam Ibn Taymiyah. Mereka juga komplain. Yang mereka kata rajih itu adalah pendapat Imam Ibn Taymiyah. Itu bukan khilaf. Itu namanya kharik lil ijma'. Pandangan yang mengoyakkan ijma' ulama' itu tidak diterima. Baik. Lebih-lebih lagi, ianya bercanggah dengan dalil. Dalam hadis, apabila Nabi SAW mengajar doa tawassul kepada satu orang buta, orang ni nak supaya mata dia celik. Dia mintalah, ya Rasulullah, doalah untuk saya bagi mata saya celik. Nabi SAW menjawab, kalau kamu sabar lebih baik. Tapi kalau kamu mahu, ya boleh. Dia kata, saya susahlah Rasulullah, kalau tak celik, nak orang berjalan, orang pimpin tak ada, orang nak guide saya tak ada, susah ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW tidak doakan, Nabi ajar dia. Nabi kata, kamu pergi ke tempat berwudu dan solat 2 rakaat. Ini boleh jadi dalil solat hajat. Dia ada hajat, solat 2 rakaat. Kemudian selepas solat, kamu berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Jadi doa biasa tak tawasul juga boleh, Nabi ajar. Kemudian Nabi ajar doa tawasul. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Ini doa tawasul. Bahkan lebih pada itu, Nabi ajar, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Wahai Muhammad, aku bertawajuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku. Kalaulah tawasul itu haram dengan orang mati, tentulah Nabi SAW akan ajar doa macam ni masa saya masih hidup, ya boleh kamu baca.
Akan datang kalau saya telah meninggal dunia, haram lagi kamu baca macam itu. Sebab kan sifat wajib bagi Nabi tabligh, menyampaikan. Takkanlah Nabi diam benda haram. Mesti Nabi kena terangkan. Lebih daripada itu, yang paling faham ajaran Nabi siapa? Kita atau sahabat Nabi? Tentulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu murid Nabi. Sebab itu kita tak setuju kalau Wahabi mengaku dia Salafi. Sebab itu pengakuan kosong. Sepatut Salafi maknanya pengikut salaf. Mereka mengaku Salafi, pengikut salaf, tapi mereka tidak ikut. Dalam bab tawasul dengan orang telah meninggal dunia, salaf, yang paling salaf iaitu sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa tawasul ini untuk diamalkan oleh seorang lelaki lama selepas Nabi wafat, iaitu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Orang ni nak jumpa dengan Sayyidina Utsman, tapi nak jumpa dengan khalifah ni zaman kita ni macam nak jumpa dengan Perdana Menteri atau Agung lah. Bukan senang ya nak jumpa orang besar. Jadi asyik tak jadi saja, asyik terhalang saja. Jadi dia adu pada Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia ajar doa tawasul dan dia baca. Tak lama lepas tu dia pergi ke tempat kediaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, senang pula penjaga pintu tu siap pimpin tangan ajak masuk, duduk atas tikar sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tanya apa hajat, dia ceritakan begini-begini, Sayyidina Utsman tunaikan hajat dia dan siap pesan lagi, dan kali kalau ada hajat datang jumpa saya. Ini tentu Utsman bin Hunayf ada recommend nama saya ni, jadi mudah urusan saya. Keluar daripada situ, jumpa dengan Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, kata dia, jazakallahu khaira, moga Allah beri balasan baik kerana kamu tolong sebut urusan saya kepada khalifah. Jawab Utsman bin Hunayf, wallahi, demi Allah, saya tidak ada bercakap sepatah pun dengan khalifah, tapi doa yang saya ajar kepada kamu itu pernah diajar oleh Rasulullah SAW pada orang buta, begini kisahnya. Maknanya sahabat faham doa tawasul tak ada masalah dengan orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang kita nak ikut? Nak ikut Wahabi ke nak ikut sahabat Nabi? Eloklah ikut sahabat Nabi, kan tenang begitu. Jadi lebih-lebih lagi tawasul dengan orang telah meninggal dunia ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahabi kata ikut sunnah. Ustaz dia ustaz sunnah, kita ni ustaz bid'ah kata dia. Kampung dia kampung sunnah, kampung kita ya kampung bid'ah. Betul ke dia ikut sunnah? Sunnah kan perbuatan Nabi antaranya. Nabi SAW selepas mengebumikan ibu saudara baginda Sayyidatina Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, iaitu isteri kepada Abu Talib. Kan kalau kita baca sejarah sirah hidup Nabi SAW, baginda banyak dijaga oleh Abu Talib. Jadi isteri Abu Talib itu sudah umpama ibu kepada Nabi SAW. Bila meninggalnya, Nabi sendiri yang uruskan jenazah, Nabi yang kebumikan, Nabi yang kambuskan tanah. Antara doa yang Nabi doakan, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak diriku. Nabi tawasul dengan diri baginda sendiri. Dan hak para Nabi sebelum daripadaku. Para Nabi sebelum daripada Nabi SAW kan sudah wafat. Berarti Nabi sendiri tawasul dengan orang telah meninggal dunia. Tak ada masalah. Oh, tapi itu hadisnya dhaif kata dia. Apa yang kamu tak setuju ya dhaif. Yang kamu nak haram kata tawasul, mana hadisnya? Kurang-kurang kita ada banyak hadis. Dan hadis kita hanya menyokong perkara yang asal. Tawasul diajar Nabi tidak haramkan dengan orang mati. Pada itu hukum asal. Kamu nak kata tidak haram dengan orang mati, kamu kena bawa dalil. Kamu apa satu pun tak ada. Bila kita bawa hadis, kamu kata ini dhaif. Sedaif-daif hadis kita hanya membenarkan yang asal. Sedangkan kamu nak mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan asal, langsung kamu tidak ada dalil. Yang ada hanya sangkaan. Apa sangkaannya? Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawasul dengan Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW, maka kata golongan ini, itulah dalil tak boleh tawasul dengan orang mati. Kalau boleh, kenapalah Sayyidina Umar tawasul dengan Abbas, tak tawasul dengan Nabi direct, ya? Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Itu hanya dalil boleh tawasul dengan selain daripada Nabi SAW. Bukan tak boleh tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Sayyidina Umar menerangkan kenapa tawasul dengan Al-Abbas. Bukan kerana Nabi dah wafat. Sayyidina Umar tak kata, oh ya Allah, kerana Nabi mu telah wafat, maka kami bertawasul dengan bapa saudara. Tidak. Dahulu kami bertawasul dengan Rasulmu, sekarang kami bertawasul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Nabi kamu dahulu memandang kepada Al-Abbas pandangan anak kepada bapa. Mana ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi cukup hormat kepada Al-Abbas. Maka ikutlah sunnah Nabimu, hormatlah kepada Al-Abbas, jadikanlah beliau sebagai wasilah dalam doa kamu. Mana tujuan Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas bukan kerana Al-Abbas masih hidup, tapi kerana Al-Abbas adalah seorang yang dihormati oleh Nabi SAW. Maka ikut sunnah Nabi, hormat kepada orang yang Nabi hormati. Begitu alasannya. Dan lebih-lebih lagi, tawasul itu adalah kerana kemuliaan seseorang, bukan kerana hidupnya seseorang. Kalau tawasul itu soalnya hidup dan mati, kenapa kita tidak tawasul dengan orang hidup tapi dia fasik, dia jahat, dia zalim, tapi dia hidup? Sebab dia tidak soleh. Adakah satu orang yang soleh sudah tidak soleh bila meninggal dunia? Adakah kemuliaan Nabi hanya ketika bagi dia hidup, lalu selepas wafat bagi dia tidak mulia lagi? Tak mungkin. Maka orang yang faham hakikat ini, mereka tidak akan terpengaruh dengan dakwaan kononnya yang rajih, yang kuat, tawasul adalah haram. Tidak betul. Baik, ada sisa baki lagi 3 minit. Sempat tidak dengan waktu isyak ni? Saya cuba sempatkan ya. Kalau tak sempat macam mana? Azan dulu, sambung balik ke sambung batu baru azan? Terus dulu ya. Senang. Kita selesaikan ceramah dulu. Baik. Jadi istighosah perkataan bahasa Arab. Ghauth maknanya pertolongan. Istaghatha yastaghisu maknanya minta tolong. Istighosah perbuatan meminta tolong. Sama juga isti'anah juga minta tolong. Jadi ada yang sepakat di kalangan umat Islam, ahli sunnah atau wahabi, sama-sama setuju istighosah yang asal, yang sebenar adalah dengan Allah. Minta tolong sebenar dengan Allah sebenarnya. Manusia tak boleh minta tolong. Sebab itu ketika saya dipeluang bercakap di Seri Perdana, saya beritahulah kepada Perdana Menteri, bukan orang berakyat biasa, bukan selalu boleh bercakap direct dengan Perdana Menteri. Alang-alang bagi peluang, saya beritahulah. Saya kata tak payahlah fokus pada nak mengekalkan kuasa. Sebab Allah yang beri kuasa. Allahumma malikal mulki, ya Allah yang memberi kerajaan. Tu'til mulka man tasha, yang memiliki kerajaan kau beri kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau tarik kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Jadi tak payahlah Datuk Seri fikir sangat tentang nak mengekalkan kuasa. Sampai masa akan pindah. Takkan ada orang yang kekal berkuasa selama-lamanya. Selagi tak sampai masa, tak akan jatuh. Ya, begitu hakikat. Jadi saya kadang-kadang fokus kepada buat benda yang betul, buat tindakan yang betul, tinggalkan legasi yang baik. Itu yang sepatutnya menjadi fokus orang yang sudah naik pada jawatan sebagai pemimpin. Khulasahnya adalah pertolongan sebenar daripada Allah. Nabi SAW dah beritahu, izasta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Baik. Habis, boleh ke tak minta tolong dengan makhluk? Dah kita disuruh minta tolong dengan Allah, boleh ke haram minta tolong dengan makhluk? Sepakat antara kita dan Wahabi, minta tolong dengan makhluk ada yang boleh dan ada yang haram. Itu sepakat. Tak ada yang Wahabi ke kita ke yang kata tak boleh, minta tolong hanya boleh dengan Allah saja. Oh, jenuhlah kita. Nak buat pembesaran masjid kadang minta tolong dengan YB kan. YB masjid kita ni nak buat ni, kalau YB boleh bagi bantuan sikit, nanti dekat nak pilihan raya YB pula minta tolong dengan kita. Tuan-tuan nanti tolonglah undi saya ya. Kan saling tolong menolong. Jadi minta tolong dengan makhluk boleh. Tetapi yang mana tak boleh itu ada perbezaan. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk boleh sama ada makhluk itu masih hidup di alam dunia atau makhluk itu telah meninggal dunia, sudah di alam arwah, juga boleh minta tolong. Tapi ada satu syarat, iaitu kedua-duanya hendaklah dengan keyakinan bahawa yang memberi bekas, yang memberi pertolongan adalah Allah. Makhluk sebab saja. Sama macam makan nasi, i'tiqadnya Allah yang bagi kenyang. Jangan i'tiqad nasi yang bagi kenyang itu syirik. Tak mesti kita sembah nasi. Ada nasi disembah, tak ada. Hanya kan makan nasi, i'tiqadnya nasi yang bagi kenyang, bukan Allah, syirik. Ya. Ataupun makan ubat boleh. Tak salah kita sakit berubat. Walaupun dalam Quran sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Tapi salah tak kita berubat? Tidak salah. Yang salah kalau kita beriktikad doktor yang menyembuhkan. Atau kita beriktikad ubat yang menyembuhkan. Itu salah.
Ya. Jadi di sisi kita tidak ada beza. Minta tolong orang hidup, orang mati, kedua-duanya haram dan syirik kalau dengan i'tiqad makhluk yang beri. Itu yang timbul isu pokok. Saya difitnah isu kononnya saya ni minta orang Islam minta tolong dengan pokok. Ini fitnah. Ini saya kurang berkenan dengan perangai Wahabi ini. Dia tak bersetuju dengan kita, itu biasa, itu hak dia lah. Tapi dia memfitnah, mengatakan benda yang kita tak kata, lalu dia hentam kita dengan benda yang kita tak kata, itu tak bagus. Ceritanya begini, supaya orang-orang di Melaka faham, kalau ada yang jumpa Ustaz Engku ni disuruh orang minta tolong dengan pokok. Saya pula di-troll dalam Facebook bila saya minta kepada Perdana Menteri sekat fahaman Wahabi. Dia kata Ustaz Engku ni pengasas mazhab pokok. Apa cerita dia? Cerita dia yang ini. Saya terangkan, tak ada masalah kamu tak tolong dengan wali masih hidup, tak tolong dengan wali yang telah meninggal dunia, sama je hukum dia. As long as kamu beriktikad sebenarnya Allah yang beri pertolongan. Lalu saya tanya, sebab mereka berpegang haram, bahkan syirik. Minta tolong orang mati di sisi golongan Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Mana siapa yang buat kerja tu jadi kafir, halal darah, boleh bunuh, begitu. Jadi saya tanya, dan saya tanya kepada orang yang Masya Allah, orang yang ada ilmu, orang yang ada jawatan tinggi dalam bab agama. Saya tanya, ada ke dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Ada ke dalil yang mengatakan tak boleh minta tolong dengan orang mati? Jadi dia jawab, dalil banyak dalam Quran. Minta satu, minta tolong sahib samahah pula. Minta tolong mana orang tu bagi satu saja dalil. Dia kata ada banyak, bahkan satu saja dalil kata haram. Sampai habis sesi, kalau katakan beliau seorang terlupa, habis lagi 14 orang yang ada dalam pertemuan tu, yang ada PhD, yang ada bidang hadis, ada bidang itu, bidang ini, takkan semua pakat terlupa dalil. Ini benda syirik. Seorang pun tidak bawa dalil. Jadi bila mereka gagal membawa dalil untuk menyokong dakwaan kata haram bahkan syirik minta tolong orang mati, maka adalah pertanyaan akal-akalan yang mengatakan kalau macam tu bolehlah kita minta tolong dengan pokok, dengan syarat kita beriktikad bukan pokok yang beri pertolongan tapi Allah. Lalu saya jawab, istighasah bukan disyariatkan macam itu. Lalu dia ulang tanya lagi, ada kawan saya berjawab tidak boleh begitu begini. Jadi saya kata boleh kalau dalam bentuk tak syirik. Itu maksud saya. Boleh dalam bentuk tak syirik, tapi bukan makna boleh dalam bentuk syariat. Saya bagi contoh supaya kita faham. Kalau kita makan nasi dengan i'tiqad bahawa nasi yang mengenyangkan, boleh atau tidak? Tak boleh, itu syirik. Ya. Kalau kita makan nasi dengan i'tiqad bahawa bukan nasi yang mengenyangkan, nasi ini hanya sebab musabab saja, yang mengenyangkan adalah Allah, boleh? Boleh, ya? Tidak syirik. Kalau kita makan babi dengan i'tiqad bukan babi yang mengenyangkan tapi Allah yang bagi kenyang, syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tak syirik. Habis halal ke makan babi? Tidak halal. Tak boleh juga makan babi. Jadi itu ceritanya minta tolong dengan pokok tidak disyariatkan. Kerana pokok bukan sebab untuk minta pertolongan dengan cara kita pergi minta tolong, wahai pokok. Kalau handphone boleh, Siri please call, boleh, sebab dia dah disistemkan begitu. Dia sebab untuk kita mendapat pertolongan dalam bentuk macam itu. Siri please go to masjid apa, boleh kan? Sebab dia dah program sekiranya mana, walau kita bercakap dengan benda tidak hidup, tapi program ni menyebabkan dia membantu kita. Tapi kalau pokok tolonglah saya begini-begini, kan tidak begitu. Tapi syirik tak syirik bergantung pada i'tiqad. Boleh tak boleh? Ya tak boleh. Kerana dia bukan asbab. Makan batu dengan i'tiqad bukan batu yang mengenyangkan, tak syirik. Tapi siapa suruh makan batu? Itu bukan sebab untuk kamu hidup, bahkan boleh jadi mudarat, kan lain. Tapi akhirnya yang difitnahkan, Ustaz Engku suruh orang minta tolong dengan pokok, waliyazubillah. Ceramah saya kan banyaklah YouTube. Cuba tengok mana ceramah saya suruh orang minta tolong dengan pokok. Kenapa ditelan kahak fitnah ni begitu saja? Semata-mata tak bersetuju. Tak bersetuju boleh tak tolong dengan wali telah meninggal dunia, itu hak kamu. Kami setuju kalau kamu bawa dalil. Jangan dikata kamu yang kena bawa dalil. Sekarang kan sepakat minta tolong dengan wali boleh,
dengan syarat wali itu hanya makhluk saja. Tapi kamu cuba nak keluarkan kalau wali itu masih hidup saja boleh. Mana dalil kamu? Kamu nak sempitkan tu, mana dalil? Oh, dia kata sebab orang hidup boleh tolong. Sebab itu boleh minta tolong dengan dia. Tak syirik. Tapi orang mati tak boleh tolong, maka syirik. Orang hidup pun tak semua boleh tolong kita. Kan ada kadang-kadang kita tak tolong dengan satu orang, kita minta maaf lah, cik, saya tak mampu nak tolong. Jadi syiriklah kita tak tolong dengan dia sebab dia tak boleh tolong. Kan tidak. Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Kalaulah minta tolong dengan orang mati itu syirik, berarti minta tolong orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau begitu, minta tolong orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Tidak boleh. Maka minta tolong bukan menuhankan. Menuhankan adalah mengiktikad ketuhanan pada sesuatu. Memberi bekas itu adalah hak Allah. Yang memberi kenyang adalah Allah. Yang memberi semua adalah Allah. Tiba kita iktikad yang lain pun boleh seperti Allah, itu salah. Kalau sebab musabab tak apa. Doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik tak? Kalau atas iktikad itu hanya sebab musabab, tidak syirik. Tapi kalau memang dia beriktikad, memang doktor yang sembuhkan dia, sebab dia minta dengan Allah sudah banyak tahun tak sembuh, tiba-tiba berobat dengan doktor sembuh, dia ingat bukan Allah yang sembuhkan tapi doktor, itu syirik. Jadi saya ingat sudah jelas pendirian syariat tentang tabarruk, ambil berkat, tawassul dan juga istighosah. Saya sedang tekan break untuk berhenti, kita nak sembahyang Isyak. Cuma saya raihkan sekiranya tuan-tuan mahu tanya soalan, kalau saya mampu saya akan jawab insya-Allah. Silakan kalau ada soalan. Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.